Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Nama saya Zainika binti Zainuddin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu pengaruh kepercayaan terhadap niat melakukan electronic word of mouth dan niat pembelian dalam kalangan pengguna dagang. Pengenalan, perkembangan ICT telah merubah kehidupan secara langsung dan tidak langsung dan digunakan dalam konteks kerja ataupun sosial. ICT telah melahirkan e-dagang yang mana merujuk kepada berbagai transaksi antara perniagaan kepada pelanggan. Cetusan daripada perkembangan ICT telah mewujudkan Web 2.0 iaitu teknologi dan aplikasi internet terkini seperti blog, wiki, podcast, RSS dan jaringan sosial. Jaringan sosial sinonim dengan media sosial yang mana telah menukar cara berkomunikasi, menyampaikan maklumat dan pandangan dengan rakan dan kenalan dan orang yang tidak dikenali. Pengintegrasian antara e-dagang dan media sosial telah melahirkan S-Dagang. Penyataan masalah. Kajian ini dibuat berdasarkan beberapa masalah. Yang pertama, berdasarkan kemampanan dan kemampuan S-Dagang dipersoalkan berikutan daripada bilangan pengunjung sebenar tinggi tetapi kadar pembelian rendah menurut Lee dan Choi pada tahun 2014. Han 2014 pula menyatakan kurang kajian berkaitan isu aktiviti perdagangan dalam rangkaian sosial. Isu kepercayaan. Lila Ismail ETA 2015 menyatakan isu kepercayaan adalah isu yang sering dibangkitkan dalam perdagangan nyata ataupun perdagangan atas talian. Menurut Chow dan Shi pada tahun 2014, kurang kajian kepercayaan dalam konteks dagang. Grabner Creator pada tahun 2010 menyatakan perkongsian maklumat peribadi memerlukan kepercayaan kerana persekitaran atas talian penuh dengan ketidaktentuan. Pemindahan kepercayaan. Menurut Shi dan Chow pada tahun 2015, kajian tentang pembangunan kepercayaan dan proses pemindahan oleh pelanggan masih terhad dalam konteks dagang. Electronic word of mouth. Ha dan Im pada tahun 2012 menyatakan kurang kajian bagi melihat bagaimana reka bentuk laman sesawang mempengaruhi niat electronic word of mouth. Chu dan Kim pada tahun 2011 menyatakan mengapa dan bagaimana electronic word of mouth berlaku dalam persekitaran sosial atas talian belum dikaji. Dan Erken dan Evans pada tahun 2014 menyatakan kurang kajian electronic word of mouth dalam sosial media. Dan yang terakhir sekali, niat pembelian. Menurut Amal M. Almana dan Abdul Rahman A. Mirza 2013, Amir Afaravi Wright dan Beyonce 2011, Erken dan Evan 2014, Van dan Miao 2012, Lin Wood dan Chen 2013 menyatakan banyak kajian hubungan antara electronic word of mouth terhadap niat pembelian. Namun, kurang kajian bagi melihat pengaruh niat electronic word of mouth dalam niat pembelian. Kajian ini berdasarkan pada 5 objektif kajian dan 5 persoalan kajian. Berdasarkan masalah-masalah yang telah diutarakan tadi, terdapat 5 persoalan kajian. Yang pertama, adakah kepercayaan dagang memberi pengaruh ke atas kepercayaan syarikat? Yang kedua, adakah kepercayaan dagang memberi pengaruh ke atas niat untuk melakukan electronic word of mouth? Yang ketiga, adakah kepercayaan dagang memberi pengaruh ke atas niat pembelian? Yang keempat, adakah kepercayaan syarikat memberi pengaruh ke atas niat electronic word of mouth? Dan yang kelima, adakah niat untuk melakukan electronic word of mouth memberi pengaruh ke atas niat pembelian? Kajian ini telah didasari dengan teori pemindahan kepercayaan yang mana telah dibangunkan berdasarkan teori atribasi oleh Fritz Eisner pada tahun 1920. Dalam teori
Atrobasi Friesen menyatakan bahawa individu dibantu untuk membuat anggapan terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan inferensi yang dibuat daripada pengetahuan sedia ada mereka. Menurut Maley 2011, inferensi yang dibuat akan mempengaruhi proses pemindahan. Dalam teori pemindahan kepercayaan, terdapat 3 pihak berbeza yang akan mempengaruhi proses pemindahan, iaitu pihak yang mempercayai, pihak yang akan dipercayai dan pihak ketiga yang dipercayai. Pihak yang mempercayai merujuk kepada pengguna es dagang. Pihak yang akan dipercayai merujuk kepada es dagang ataupun syarikat tadi, dan pihak ketiga yang dipercayai adalah pihak-pihak lain yang akan memberikan maklumat-maklumat kepada pengguna es dagang tadi untuk percaya kepada syarikat dan juga es dagang. Jadi, kepercayaan yang kuat terhadap pihak ketiga akan dapat dipindahkan kepada pihak yang akan dipercayai, dan pihak yang akan dipercayai dipanggil sasaran, manakala pihak yang dipercayai dikenali sebagai sumber pemindahan kepercayaan. Pemindahan kepercayaan merujuk kepada proses kepada pembentukan kepercayaan yang baru daripada kepercayaan yang telah wujud. Dan menurut Stewart 2003, pemindahan kepercayaan merupakan proses kognitif daripada konteks biasa kepada konteks yang baru yang berpotensi sebagai alat berpengaruh dalam membangunkan kepercayaan. Di sini adalah kerangka konseptual kajian saya yang mana terdapat 4 konstruk, iaitu konstruk pertama kepercayaan es dagang, kepercayaan syarikat, niat elektronik word of mouth dan niat pembelian, dan terdapat 5 hipotesis kajian. Metodologi kajian. Kajian saya menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dan menggunakan tinjauan sampel. Sampel kajian seramai 250 orang pengguna Facebook yang mengikuti laman fanpage syarikat. Instrumen kajian saya borang soal sedik dan kaedah analisis data menggunakan SAM dan perisian Amos. Ini adalah model struktur yang telah dicadangkan berdasarkan pengujian goodness of fit model yang mana menunjukkan bahawa nilai signifikan chi-square iaitu sebanyak 957.711 dan norm chi-square 2.418, CFI 0.919, TLI 0.911 dan RMC 0.080. Di sini kita boleh lihat bahawa hipotesis 1, 2, 3 dan 5 adalah positif, manakala hipotesis 4 adalah negatif dan tidak signifikan. Perbincangan hipotesis 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan es dagang dengan kepercayaan syarikat. Di sini memperlihatkan bahawa kepercayaan es dagang akan membawa kepada kepercayaan syarikat. Dapatan ini selari dengan kajian Shi dan Chow pada tahun 2015 yang mana menyatakan kepercayaan maklumat yang dimuat naik dalam brand page syarikat dan kepercayaan terhadap ahli lain dalam brand page syarikat adalah signifikan kepada kepercayaan syarikat. Hajli dan Kani 2013 menyatakan pelanggan akan menjadi pengikut kepada laman es dagang untuk mendapatkan maklumat berkaitan produk daripada pelanggan lain. Dapatan ini juga selari dengan dapatan Chen ETL 2016 yang mana menunjukkan bahawa kepercayaan pengguna terhadap platform e-dagang akan memberikan pengaruh kepada kepercayaan terhadap penjual, dan situasi ini diaplikasikan dalam kajian saya iaitu platform e-dagang bersamaan dengan platform es dagang dan kepercayaan terhadap penjual bersamaan dengan kepercayaan syarikat.
Glamorous Legenda Women dan Philstrom pada tahun 2012 telah membuktikan bahawa komuniti jenama atau syarikat dalam Facebook akan menghubungkan ahli lain dengan jenama tersebut lebih daripada hubungan sesama ahli itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa tanpa disedari, komuniti atau ahli yang menyertai sesuatu laman dagang syarikat sebenarnya telah menghubungkan atau mengeratkan hubungan antara pengguna lain dalam fanpage syarikat. Hipotesis 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan dagang dengan niat untuk melakukan electronic word of mouth. Dapatan ini selari dengan dapatan kajian Glamorous Legenda Women dan Philstrom 2012, Choi dan Scott 2013, Chu dan Kim 2011, yang mana menunjukkan kepercayaan pengguna kepada pengikut fanpage yang lain akan mempengaruhi pengguna dagang untuk mempunyai kerelaan dan hasrat untuk menyampaikan maklumat yang positif serta mencadangkan fanpage syarikat kepada pengguna lain. Hal ini merujuk kepada niat electronic word of mouth. Pemberian dan penyebaran maklumat dizahirkan menerusi interaksi sosial yang dilakukan, iaitu dengan memberi komen, menekan butang suka atau perkongsian kiriman yang menggambarkan kecenderungan jenama yang dilakukan oleh pengguna secara sukarela yang membentuk komunikasi electronic word of mouth menurut Ha dan Im pada tahun 2012. Dan Chung Lee Rap Chong pada tahun 2008 menyatakan apabila individu percaya akan individu lain dan menganggap diri mereka sebagai sebahagian daripada komuniti, mereka akan cenderung untuk menyebarkan electronic word of mouth. Electronic word of mouth tak semestinya dilakukan oleh pelanggan yang pernah membeli. Sebaliknya juga boleh disebarkan oleh individu yang berpotensi menjadi pelanggan. Penyebaran dan cadangan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pengguna. Secara langsung, terdapat pengguna yang rela hati berkongsi maklumat yang dimuat naik dalam fanpage syarikat yang mereka ikuti atau kunjungi dalam siaran mereka, manakala secara tak langsung, apabila pengguna Facebook menekan butang suka di fanpage syarikat, secara automatik siaran berkaitan dengan perilaku atau aktiviti mengikuti fanpage tersebut akan terpapar di suapan berita rakan Facebook yang lain. Perbincangan hipotesis 3, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan syarikat dengan niat untuk melakukan electronic word of mouth. Dapatan ini konsisten dengan dapatan Shi dan Chow pada tahun 2005 dan Ahmad Nizar Hidianto ETA 2014 yang telah membuktikan kepercayaan syarikat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat electronic word of mouth. Pengguna dagang akan membina kepercayaan terhadap syarikat melalui komen atau maklumat positif yang dimuat naik oleh pengikut lain dalam fanpage syarikat. Peningkatan tahap kepercayaan seterusnya akan menyebabkan individu yang terlibat dalam interaksi lain yang memerlukan lebih banyak kepercayaan. Sebelum pengguna mempunyai hasrat dan kerelaan untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada pengguna lain, pengguna perlu benar-benar yakin dan percaya kepada sesebuah fanpage syarikat. Kesetiaan pelanggan terhadap syarikat pula wujud apabila pengguna mempunyai syarikat yang seterusnya menyebabkan berlakunya electronic word of mouth menurut Wu dan Wang 2011. Pengguna dengan rela hati melakukan pertukaran pengetahuan dan maklumat tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Tindakan ini memperlihatkan bahawa secara tidak langsung pengguna telah membina niat electronic word of mouth. Perbincangan hipotesis 4. Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan dagang dengan niat pembelian. Dapatan ini bercanggah dengan kajian sebelum ini, kajian Abdul Rahman Zahari, ETA 2013, Han 2014, Suryaningsih Hadiwojo Rohman dan Sumiyati 2014, Mahmud Hajli 2013, Zhang Lifang 2013, Whisper ETA 2011, yang mana menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan rangkaian sosial dengan niat pembelian. Sebaliknya, dapatan kajian saya selari dengan dapatan kajian Sokrat Papastrata
Norton dan Chong Subha Jaisidi 2015 yang membuktikan kepercayaan terhadap Facebook tidak memberikan pengaruh kepada niat pembelian padi organik. Situasi ini diaplikasikan dalam kajian yang mana memperlihatkan kepercayaan Facebook adalah mewakili kepercayaan kepada es dagang. Sebaliknya, niat pembelian akan wujud apabila pengguna percaya kepada produk yang telah memenuhi jangkaan dan keperluan pengguna di mana mereka akan berpuas hati dengan produk tersebut yang mana merujuk kepada kepercayaan kepada syarikat. Perbincangan hipotesis 5. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara niat untuk melakukan electronic word of mouth dengan niat pembelian. Disokong oleh Syarifuddin Z. Suharyono, Sri Kandi, Kumatji 2016, Chu Ling Zhu 2010, Ahmad M. Almana dan Abdul Rahman E. Mirza 2013, Ahmed Afarabi Wright dan Beyonce 2011, Devita Wadia Stuti 2017 yang membuktikan bahawa terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi e-worm dengan niat pembelian. Apabila pengguna es dagang membaca ulasan dan cadangan daripada pengikut fanpage syarikat yang lain, secara tak langsung sebenarnya pengguna telah menanamkan persepsi terhadap fanpage tersebut dalam minda mereka yang akan mempengaruhi pengguna yang membawa kepada niat pengguna untuk turut membeli daripada fanpage syarikat. Pengguna es dagang juga akan terdorong untuk mempunyai niat pembelian walaupun pada hakikatnya mereka tidak pernah membuat sebarang transaksi dengan fanpage syarikat. Pengguna yang telah membaca ulasan dan mempunyai maklumat ini seterusnya akan menyebabkan mereka terdorong untuk memberitahu hal yang positif berdasarkan apa yang telah dibaca dan diperolehi daripada ulasan atas talian. Secara tak langsung, pengguna seterusnya akan mencadangkan fanpage syarikat yang mereka percayai baik berdasarkan pembacaan mereka kepada pengguna lain. Hal ini menunjukkan bahawa ulasan dan maklumat positif yang diperolehi dalam fanpage syarikat telah mempengaruhi pengguna untuk membentuk niat electronic word of mouth dan seterusnya akan membawa kepada niat pembelian oleh pengguna pada masa hadapan. Kesimpulannya, kepercayaan aspek penting dalam membentuk niat electronic word of mouth dan niat pembelian. Kepercayaan pengguna terhadap syarikat adalah lebih penting daripada kepercayaan pengguna terhadap es dagang dalam membentuk niat pembelian. Oleh itu, syarikat perlu sentiasa berusaha untuk memastikan imej yang baik daripada sudut penyediaan produk dan juga memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam sebarang urusan di laman es dagang. Sikap pengguna masa kini yang ingin mencuba perkara yang baru dan berani mengambil risiko adalah aspek yang harus dipandang serius dalam meningkatkan pasaran dalam kalangan pengguna es dagang. Dan kepercayaan kepada laman es dagang adalah kurang penting kerana laman es dagang pengguna akan membuat pembelian produk syarikat bukannya membuat pembelian produk daripada laman es dagang. Sekian, terima kasih.